Alhamdulillah, syukur. Bertemu kita dah bertemu dengan Ustaz Izmir. Kini saya mengambil alih tampuk perkongsian. Assalamualaikum pagi ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak sampaikan salam pada semua dan marilah kita mulakan pagi kita dengan rasa kesyukuran. Hari ini Allah panjangkan usia kita, dah berbaki lagi beberapa hari lagi kan nak masuk ke bulan Syawal. Jadi kita rebut lagi peluang yang ada dalam bulan Ramadan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah tiada lain tiada bukan pertemuan kita hari ini adalah untuk membina rasa kesyukuran, rasa hamba kepada Allah SWT, dan kita bersama-sama mencari misi untuk membina syurga di rumah. Mudah-mudahan akan terbinanya rumah kita dalam syurga. Tiada lain tiada bukan selagi tuan-tuan semua, ibu-ibu, ayah-ayah, kita nak bawa semua ahli keluarga kita masuk syurga, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan hari ini bila kita cakap tentang syurga, ada satu lagi tempat yang berlawanan dengan syurga. Semestinya neraka ada satu tempat yang memang na'udzubillah min zalik, tak ada siapa pun yang inginkan mengimpikan untuk ke sana. Jadi hari ini kita beri tumpuan kepada tajuk pelihara keluarga daripada neraka, dan na'udzubillah min zalik, kita harap Allah lindungi kita. Dan bersama kita pagi ini adalah Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain, merupakan wakil Pertubuhan Mihrab, yang akan mengupas bersama kita tentang bagaimana caranya untuk kita jauhi daripada neraka. Kita tahu cara macam mana nak masuk syurga dan sebagainya, Ustaz ya. Tapi kita pun nak tahu jugalah bagaimana cara-cara untuk selamatkan diri dan juga ahli keluarga kita daripada api neraka. Dan kalau kita tengok Ustaz, kalau rumah terbakar, kita akan bersusah payah nak selamatkan anak isteri kita, keluarga kita. Tapi kalau kita tahu neraka tu punyalah dahsyat, apakah cara untuk kita selamatkan keluarga kita? Pertama Ustaz, mungkin ada tak kisah-kisah pada Al-Quran, barangkali kisah pada para nabi yang mungkin kita jadikan ini sebagai satu tauladan? Baik, terima kasih banyak Abu Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, muslimin muslimat yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Subhanallah, pejam celik tak sedar. Subhanallah, kita dah berada di penghujung bulan Ramadan. Lagi 3-4 hari. Lagi 3-4 hari, dan keimanan yang kukuh dalam jiwa kita menuntut untuk kita merasa sedih. Betul. Merasa sedih untuk terlepasnya daripada bulan Ramadan dan berlalunya bulan Ramadan yang penuh keberkatan, penuh kemuliaan kepada kita, ya Abu Talib. Subhanallah. Dan ulama menyatakan berdasarkan kepada hadis Sayyidina Salman Al-Farisi, pejutan terakhir pada 10 terakhir Ramadan ini adalah tertumpu kepada bagaimana nama kita dapat didelete daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik, pelepasan daripada azab api neraka. Ulama mengatakan berdasarkan hadis Sayyidina Salman yang berada dalam Sahih Ibn Khuzaimah, bahawa fasa yang pertama Ramadan itu adalah tumpuan terhadap kita nak dapat rahmat Allah. Kerana seseorang tak dapat masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah. Sungguh. Dan fasa yang kedua adalah bagaimana kita dapat maghfirah, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seseorang manusia tak dapat terselamat daripada api neraka dan takkan dapat terkeluar daripada api neraka kecuali dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maghfirah Allah. Tetapi kita bukan nak sekadar itu, kita nak nama kita terus terpadam daripada tersenarai, daripada terhumban daripada api neraka. Dengan erti kata kita tidak sanggup untuk masuk dalam api neraka walaupun sedetik, walaupun sesaat pun. Itulah pada fasa yang terakhir ini adalah pelepasan daripada azab api neraka. Kalau dapat keampunan tadi boleh jadi masuk dulu dalam neraka. Tak nak Ustaz. Kemudian baru diampunkan, baru masuk syurga. Tapi kita tak sanggup menanggung walaupun sedetik. Jadi pada fasa yang terakhir ini adalah pelepasan daripada azab api neraka. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu batan, yang mana penjaganya adalah daripada malaikat-malaikat yang sikapnya keras dan kasar terhadap orang-orang yang engkar. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah, dan mereka sentiasa mengerjakan apa yang Allah SWT titahkan kepada mereka. Daripada ayat ini Abu Talib, kita dapat belajar bahawa orang beriman pun ada yang tercampak ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ Allah SWT suruh untuk kita pelihara. Kerana itu ulama mengatakan bahawa asas takwa itu adalah bagaimana kita menghindarkan diri kita daripada dimurkai Allah SWT, daripada terhumban ke dalam api neraka, daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita tergelincir ke dalam lembah kebinasaan di dalam api neraka Allah SWT. Itu adalah asas takwa. Dan dalam bulan puasa ini, Ramadan ini adalah madrasah untuk mendidik pada aspek tersebut. Dan daripada ayat ini juga kita belajar
bahawa setiap daripada ibu bapa mempunyai peranan dan tanggungjawab yang besar untuk menyelamatkan diri mereka dan anak-anak mereka, orang-orang yang berada di bawah bawahan mereka daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah daripada Al-Quran yang kita boleh dapat jadikan iktibar adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana beliau tak pernah berputus asa dalam mendakwahkan anaknya, menyeru anaknya kepada Allah dan memberi nasihat dan teguran kepada anaknya. Al-Quran menceritakan dalam surah Hud bahawa anak Nabi Nuh sendiri tidak ingin ikut Nabi Nuh alaihi salam, ingkar pada Nabi Nuh dan menderhakai Nabi Nuh alaihi salam. Tapi Nabi Nuh alaihi salam tidak membiarkan anaknya begitu sahaja. Tidak kata, kau dah besar panjang, kau fikir sendirilah. Kan? Kubur masing-masing. Kubur masing-masing. Dan Nabi Nuh alaihi salam, anaknya dah besar panjang, bukan besar panjang, ratusan tahun umurnya. Nabi Nuh sendiri umurnya mencecah 1050 tahun. Dan tempoh masa berdakwah 950 tahun. Tapi apabila banjir bah besar naik, beliau mengemudi bahteranya yang besar tersebut dan beliau tidak meninggalkan anaknya. Beliau tidak meninggalkan anaknya yang ingin mendapatkan perlindungan di atas puncak gunung. Kata di atas puncak gunung ini bah takkan naik, takkan sampai. Nabi Nuh tidak terus tinggalkan anaknya, tapi beliau mengemudi dan terus berada di sisi gunung tersebut dan menyuruh anaknya untuk beriman pada Allah dan naik atas bahtera. Tapi anaknya berdegil tidak mahu ikut. Tapi Nabi Nuh terus berdoa pada Allah. Dengan anak ni kita jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Yang kedua, terus berikan nasihat yang baik. Mereka dah besar panjang, kita bagi nasihat-nasihat yang baik, yang berhikmah. Dan yang ketiga, sentiasa berdoa. Kalau nasihat mereka tak makan, maka sentiasa berdoa. Kadang-kadang anak-anak ini berubah, dapat hidayah daripada Allah, bukan dalam masa jangka hayat kita. Mungkin lepas ibu bapa itu tutup mata selama-lamanya, barulah anak itu dapat datang kepada hidayah. Akan tetapi seorang ibu bapa tidak berputus asa, terus bagaimana memikirkan anak mereka dapat terselamat daripada api neraka Allah, dapat terselamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, itu dia puasa doa daripada kena pula daripada seorang ibu, sangat mustajab ya Ustaz. Ya, betul. Dan kita bercakap tentang ibu ayah ni. Sekarang kalau dululah cara pendidikan, cara mendidik anak tu agak lain sedikit. Mungkin rotan dan sebagainya mungkin boleh membantulah untuk berikan pendidikan agama. Tapi hari ini bagaimana cara kita nak mendidik anak-anak? Sebab ya Nabi pernah berpesan bahawasanya didiklah anak mengikut peredaran zaman. Sekarang macam mana kita nak terapkan ilmu agama pada anak-anak? Baik, yang pertama sekali adalah ibu bapa perlu menyedari bahawa mereka adalah madrasah yang pertama kepada anak-anak mereka. Maka anak-anak mereka absorb, serap apa yang mereka nampak depan mereka. Apa yang ditunjukkan oleh ayah mereka, apa yang dicontohkan oleh ibu mereka, maka mereka ambil tauladan tersebut. Maka ibu bapa sendiri apabila Allah SWT pilih untuk diberikan kurniaan zuriat anak dan beliau menjadi ibu bapa, bermakna ini adalah suatu turning point bahawa saya mesti berubah. Sebab saya adalah example, saya ada contoh kepada anak-anak saya. Saya tidak mahu anak-anak saya belajar sesuatu yang buruk daripada saya. Saya tidak memberikan suatu contoh yang buruk kepada anak-anak saya. Maka ibu bapa sendiri perlu ada kesedaran bahawa apabila kita sudah ada anak, bermakna Allah SWT lah yang ingin kita berubah. Baik. Dan pada ketika ini kita berada pada zaman moden, zaman globalisasi, maka ibu bapa perlu memberikan perhatian kepada pengajian agama kepada mereka. Di samping mereka boleh belajar akademik dan sebagainya, akan tetapi pengajian agama, bagaimana mereka mendapat adab yang betul, bagaimana mereka dapat belajar akhlak yang betul, bagaimana mereka dapat beradab dengan orang-orang tua, bagaimana cara mereka bercakap, dan bagaimana language mereka. Dan limitkan mereka dengan gadget mereka. Baik. Apabila terkawal supaya terkawal. Kawal dengan gadget mereka. Apabila tidak terkawal dengan gadget mereka, maka mereka akan hilang fokus. Anak-anak zaman sekarang apabila terlalu sibuk, terlalu obses dengan gadget, dengan phone, dengan game dan sebagainya, akan hilang fokus mereka. Di situ peranan ibu bapa untuk anak-anak mereka dapatkan hands on, maksudnya sentiasa ada physical contact, sentiasa ada majlis yang bersama, bawa mereka kepada majlis ilmu, bawa mereka berjumpa dengan para ulama. Biasakan mata-mata mereka melihat dalam suasana orang-orang soleh, dalam majlis ilmu, suasana para ulama. Kenalkan mereka dengan para pewaris para nabi, dan ini akan memberi kesan yang mendalam dalam anak-anak mereka. Dan apa saja yang ibu bapa lakukan, ya, Allah Taala pandang. Nabi Nuh AS tidak gagal walaupun anaknya tidak mengikutnya, kerana Nabi Nuh tidak putus asa
dia dalam terus mengajak anak dia dan menasihati anak dia. InsyaAllah, itu dia kata kunci hari ini. Jangan putus asa dengan anak-anak. Teruskan memelihara atau menjaga anak-anak tu daripada terhindar ataupun terjerumus dalam api neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Itu adalah tugas kita sebagai ibu bapa, dan kita juga nak tahu bagaimana ataupun apakah antara amalan-amalan yang perlu dihidupkan dalam keluarga Islam yang nak menuju ke syurga Allah ni. Tapi semua itu akan terjawab selepas ini. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini insya-Allah. Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Subhanallah, alhamdulillah, itu dia perkongsian yang kita nak bawakan kepada para penonton kita, Ustaz, antara apakah amalan-amalan. Sebab di berbaki beberapa hari ni lagi, Ustaz, kita dah dengar di sosial media dan sebagainya pada beberapa hari yang lalu dah pun berlakunya Lailatul Qadar. Jadi rasa macam putus asa lah kan. Tadi Ustaz kata jangan putus harapan. Jadi pada mereka yang rasa macam dah terlepas ke tak ke dan sebagainya, bagaimana kita nak mempertingkatkan lagi, menggandakan lagi amalan, terutamanya di malam-malam akhir ni, supaya kita boleh bawa keluarga kita semua ke dalam syurga, insya-Allah. Baik, dalam membina keluarga untuk membawa ke syurga Allah Ta'ala dan agar mereka terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu Ta'ala, apa yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk wujudkan suasana agama dalam rumah kita. Kita ingin mengambil keberkatan Ramadan ini untuk bersama-sama dengan mereka, untuk berada dalam majlis dan ajak mereka untuk baca Quran bersama, ajak mereka untuk bertadarus bersama. Dan subhanallah, kita hidup dalam satu zaman yang kita lihat majlis-majlis ilmu mekar, semarak, yang seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. Di mana-mana ada majlis ilmu di masjid dan surau, dan kita ambil kesempatan apabila kita keluar pula daripada bulan Ramadan, kita bawa ahli keluarga kita. Kita nasihatkan mereka untuk mereka memburu majlis ilmu, untuk mereka cari majlis-majlis ilmu, cari para ulama, dan kita sebagai ibu bapa, kita ambil tanggungjawab untuk hands on bersama dengan anak-anak kita untuk pimpin mereka, untuk bawa mereka dalam majlis-majlis ilmu. Dan ada 3 ilmu yang paling wajib sekali untuk setiap ibu bapa tekankan. Pertama sekali ke atas diri mereka. Kerana peliharalah diri kamu dan diri ahli keluarga kamu daripada api neraka. Dan untuk kita selamat, 3 ilmu yang paling wajib adalah fardu ain, yang wajib ke atas kita secara individu. Yang pertama sekali adalah ilmu akidah, yang kedua adalah ilmu fiqh, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf, iman, Islam dan ihsan. 3 ilmu ni yang paling wajib sekali. Apa pun kita nak bagi pengetahuan pada anak kita, kita pentingkan 3 ilmu ini. Baik. Pentingkan mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kenal siapa pencipta mereka. Dan saya anjurkan untuk kita wujudkan majlis taklim dalam rumah kita. Baca hadis-hadis Nabi SAW. Di pasaran kita boleh baca buku seperti Riyadhus Salihin yang ada bahasa Arabnya dan ada terjemahannya. Kalau kita tak dapat baca Arabnya, kita baca terjemahannya. Baca hadis-hadis. Ini cahaya dalam rumah kita. Kita bacakan pada anak kita, sama ada mereka masih bayi, masih kecil, walaupun masih tak faham lagi bahasa. Ada cahaya keberkatan kepada mereka. Hatta mereka sudah besar, apabila kita baca hadis-hadis Nabi SAW, akan ada keberkatan yang akan menyentuh hati mereka. Pertama, kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi, dan yang kedua adalah kitab hadis-hadis yang dikarang oleh Maulana Zakaria, Fadilat Amal.
Fadilah Amal Maulana Zakaria, dan juga Muntakhab Ahadis. Ini semua kita boleh beli daripada Shopee. Muntakhab Ahadis oleh Maulana Yusuf Kandahlawi, dan Fadail Amal daripada Maulana Zakaria Kandahlawi. Ini semua mengandungi hadis-hadis yang straightforward untuk menggemarkan kita untuk beramal dengan agama, untuk jaga solat kita, jaga bacaan Quran kita, untuk fadilat zikir, untuk kita banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah suatu majlis yang baik yang kita bacakan setiap hari. Kita ambil 5 minit bacakan pada anak kita. Kalau kita istiqamah lakukan ini, kita akan lihat kesan dan impak akan berubah pada anak-anak kita, insya-Allah. Semestinya itulah tugas kita, dan Allah lah yang memberi hidayah dan petunjuknya buat kita dan juga anak-anak kita, ahli keluarga kita dan sebagainya, Ustaz. Subhanallah. Dan bila Ustaz cakap tentang kitab-kitab hadis ni, memang saya pernah tengok ada juga yang dalam kitab-kitab hadis dia buat pembahagian tentang zikirnya, tentang ilmunya, tentang infak, sedekah dan sebagainya. Dan tadi kita pun dah faham bahawasanya antara amalan-amalan yang Ustaz katakan tadi, kita nak hidupkan anak-anak kita dan ahli keluarga kita ini dengan beramal benda-benda atau perkara yang Rasulullah SAW lakukan. Dan kita pun faham antara perkara yang paling penting, yang paling orang suka buat dalam bulan Ramadan adalah berinfak, bersedekah, berwakaf dan sebagainya. Dan seiring dengan itu, kita faham Ustaz juga adalah merupakan wakil Pertubuhan Mihrab. Tadi kita dah tengok paparan sebentar tadi bagaimana Pertubuhan Mihrab sedang berusaha, berikhtiar untuk mengumpulkan dana bagi membangunkan aset-aset Islam, bagi meningkatkan lagi syiar, mendekatkan lagi kita hamba-Nya kepada Allah SWT, dan meningkatkan rasa cinta pada Rasulullah SAW. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apa antara kempen-kempen yang sedang berlangsung saat ini? Baik, saya ingin kongsikan pada sidang penonton yang dirahmati Allah berkenaan dengan kempen membangun aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab, yang mana tujuan dana dikumpulkan adalah untuk membantu pembinaan rumah-rumah Allah SWT, iaitu masjid dan surau, dan juga untuk pembinaan institusi pengajian-pengajian ilmu seperti madrasah, seperti ma'had, pondok dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada ketika ini projek yang berada di bawah bantuan kami, yang kami membantu pembinaannya adalah pembinaan Masjid Nurul Islamiyah di Sungai Choh, Rawang, yang mana kita telah mendapatkan restu dan izin daripada Pembenaran Wakaf Selangor untuk memulakan kerja-kerja awalnya, dan alhamdulillah pada ketika ini kita dapat mengumpul 3 juta ringgit, tetapi kita masih memerlukan bantuan dana daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengumpul lebih kurang hampir 2 juta ringgit untuk menjalankan projek ini. Dan apabila ia disempurnakan, pembinaannya dapat memberikan kemudahan kepada banyak ahli jemaah yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu Taala. Dan projek yang kedua adalah pembinaan Masjid Al-Falah Sungai Ramal Dalam di Kajang. Yang mana kini pembinaan masjid ini sudah hampir siap dibina dengan struktur pembinaan ilham daripada Masjid Nabawi dan daripada ukiran Istanbul, Turki. Akan tetapi masih kita tidak mencukupi dana untuk melengkapkan pembinaan masjid ini, untuk menyiapkannya dengan sempurna, dan kita perlukan dana daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil bahagian, untuk mengambil saham, untuk deposit harta kita dalam akaun akhirat, yang akan menjadi harta kita yang hakiki, insya-Allah. Dan yang ketiga adalah pembinaan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, yang mana pada perkembangan terkini pembinaan Ma'had Tahfiz ini telah masuk kepada fasa yang kedua, iaitu fasa kerja-kerja tanah. Justru itu kami di Mihrab sangat mengalu-alukan dan berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan terus bersama dengan 10 akhir Ramadan ini adalah pecutan untuk kita rebut ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala sempena bulan Ramadan ini. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis bahawa Rasulullah itu adalah orang yang pemurah, orang yang dermawan. Akan tetapi apabila tiba masuk dalam bulan Ramadan, Rasulullah gandakan lagi kedermawanannya dan kemurahan hatinya dalam berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, itu je antara amalan-amalan yang boleh membantu kita di sana nanti agar terhindarnya kita daripada api neraka. Subhanallah. Apa yang kita nak kongsikan juga hari ini lah Ustaz, bagaimana caranya bila kita dah tahu apa yang dilaksanakan oleh Pertubuhan Mihrab ni, rasa rugilah kalau kita tak turut serta. Mungkin Ustaz boleh bantu kepada kita semua, apakah ataupun bagaimanakah cara untuk kita sama-sama menyumbang dalam Pertubuhan Mihrab ni? Baik, kepada sidang penonton yang dirahmati Allah SWT, yang budiman, yang dermawan, yang ingin menyumbang kepada kempen membangun aset Islam ini, dan pengumpulan dana anda boleh infak secara terus dengan transfer dalam akaun bank kami seperti mana yang tertera di kaca TV anda daripada akaun Maybank dan juga akaun Bank Islam. Dan cara kedua ialah sumbang secara online dengan melayari laman web kami, iaitu www.infakmihrab.com. Dan cara yang ketiga ialah dengan berinfak secara konsisten setiap bulan, yang mana anda boleh scan QR code My Istiqamah, kemudian register, dan anda boleh tetapkan dan mengambil package
yang mana untuk sesuai untuk anda infak, yang mana serendah RM30 setiap bulan. Dan anda juga boleh menghubungi pihak kami dengan nombor telefon 011 196 32876, dan kami juga aktif di dalam Facebook, dan anda boleh layari Facebook kami iaitu Pertubuhan Mihrab untuk mengikuti perkembangan kempen kami dan juga aktiviti yang kami jalankan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala ganjarkan setiap ringgit yang kita infakkan dengan sesuatu yang besar. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada musibah. Amin. Allah Ta'ala lenyapkan penyakit daripada kita. Allah tinggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin, masya-Allah. Dan ramai juga yang berkongsi di Facebook juga, ada nyatakan ya hari ini dah 26 Ramadan, malam ni malam ke-27 dan sebagainya. Ini memang pecutan yang terakhir, yang paling laju patut kita lakukan. Dan alhamdulillah saya sangat yakin hari ini kita bertemu bukan kebetulan. Sudah pun dalam kadar dan takdir Allah SWT, dan pastinya Allah akan sentuh hati-hati mereka yang menonton pagi ini. Mudah-mudahan kita kongsikan rezeki kita untuk membina rumah-rumah Allah dan pusat-pusat pengajian agama, supaya kita makin dekat lagi dengan Allah SWT. Jadi Ustaz, terima kasih banyak atas perkongsian sesi ini, dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusan Pertubuhan Mihrab dan pembinaan apa yang dilaksanakan. Dan kepada para penonton, terima kasih banyak-banyak kerana tumpuan yang anda berikan. Terima kasih banyak atas sumbangan anda. InsyaAllah kita akan kembali lepas ini, nak berehat sekejap je. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.